KPM. Mari semua ke pantai berkelah bersama ibu dan ayah, bermain sepanjang pantai yang indah, mengutip karang dan kebah. Jangan bermuram dan bersedih hati, menyanyilah dan menari, tetapi janganlah lupakan diri, nanti menyusah sendiri. Mari semua ke pantai berkelah bersama ibu dan ayah, bermain sepanjang pantai yang indah, mengutip karang dan kebah. Jangan bermuram dan bersedih hati, menyanyilah dan menari, tetapi janganlah lupakan diri, nanti menyesal sendiri. Assalamualaikum. Hai kawan-kawan. Apa khabar? Anda sedang menyaksikan slot Prasekolah di Didik TV KPM. Bertemankan saya Syamira Nazir. Hari ini kita dekat tepi pantai kerana tajuk yang akan kita pelajari bagi mata pelajaran Kreativiti dan Estetika Prasekolah ialah meneroka pasir. Wah, seronoknya. Dan hari ini di studio kita ada seorang guru yang akan mengajar kita, dan beliau ialah Cikgu Fatimah Osman. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam Syamira. Apa khabar Cikgu? Baik, Alhamdulillah. Mira macam mana, sihat? Mira pun sihat Cikgu. Okey. Tak sabar nak meneroka pasir dengan Cikgu. Tetapi sebelum itu, tak lupa juga turut serta bersama dengan kami di studio pada hari ini seorang guru jurubahasa isyarat iaitu Cikgu Lee Sing Kiat ataupun lebih mesra dengan panggilan Cikgu Katie dari Sekolah Pendidikan Khas Jalan Pil, Kuala Lumpur. Apa khabar Cikgu Katie? Sihat Cikgu Baiklah, terima kasih Cikgu kerana sudi bersama dengan kami untuk hari ini. Baiklah Cikgu Fatimah, hari ini kita nak meneroka pasir. Apa yang Cikgu nak tekankan dalam kelas kita? Okey, untuk hari ini kita akan belajar mengenai pasir. Okey, aktiviti hari ini menggunakan pasir Kak Mira. Okey, sebelum tu Cikgu nak terangkan dulu apakah itu pasir dan macam mana pasir itu terjadi. Okey, pasir dia terjadi daripada batu-batu besar yang terdedah dengan cuaca, lepas tu persekitaran luar di mana seperti angin, cahaya matahari. Okey, lama-lama batu yang besar tu menjadi pecah dan menjadi debu-debu kecil. Kemudian ditiup angin ataupun dibawa oleh air. Murid-murid di rumah, apabila dibawa oleh air, maka dia akan menjadi debu-debu halus seperti pasir. Okey, pasir kita boleh tengok di pantai ataupun di sungai. Sebab pasir ni ada pasir pantai dan juga adik-adik nak tahu tak, pasir juga ada di sungai. Betul tu Cikgu. Wah, menariknya. Kalau macam tu Cikgu, jom kita teruskan dengan paparan slide Cikgu. Okey. Okey, silakan Cikgu. Pointernya. Okey. Baiklah, silakan. Okey, yang pertama, Tekan ke bawah Cikgu. tekan ke bawah. Okey. Okey, bagaimana pasir terbentuk? Okey, pasir terbentuk daripada zarah batu ataupun galian. Okey, kemudian melalui proses penghakisan pecahan batu. Okey, kemudian apabila diterdedah dengan cuaca, okey, ada persekitaran luar, macam cikgu kata tadilah. Okey, dia menjadi debu-debu kecil dan daripada ketulan-ketulan besar menjadi kecil. Kemudian dibawa oleh angin, dihanyutkan oleh air. Okey, apabila dihanyutkan oleh air, pasir menjadi medak di pantai ataupun di sungai. Kemudian jadilah pasir. Cikgu harap murid-murid di rumah dapat tahu kalau ditanya macam manakah pasir terbentuk. Inilah proses-proses
pasir terbentuk. Okey. Okey, baiklah cikgu. Okey, seterusnya cikgu ada bawa kat sini dalam peta bulatan iaitu jenis-jenis pasir. Okey, pasir yang pertama ialah pasir kasar yang diperolehi daripada sungai. Okey, kemudian pasir halus daripada sungai juga. Okey, kemudian pasir kasar pantai. Di pantai pun dia ada pasir kasar dan dia ada pasir halus. Kalau murid di rumah boleh tengok ataupun boleh ajak keluarga pergi ke pantai dan bermain sendiri. Dapat merasai sendiri macam manakah kita boleh tahu tekstur pasir tersebut. Okey. Wah, jadi itulah seberingkas tentang pasir. Oh, rupanya pasir itu daripada debu-debu halus lah, cikgu. Debu-debu halus yang berasal daripada batu. Wah, macam dan tu. galian-galian yang lain. Apabila ditiup angin, dibawa oleh air hujan, air sungai, dia mendap menjadi pasir. Wah, baiklah. Sekarang Mira dah faham dah. Jadi kawan-kawan, kita nak berhenti berehat seketika. Kita akan kembali selepas ini di slot prasekolah. Jangan ke mana-mana. Tahukah kawan-kawan, Sahara adalah gurun pasir yang terluas di dunia dan gurun terbesar ketiga setelah Antartika dan Arktik. Didik TV KPM. Hai, nama saya Kaisara. Nama saya Kavina. Ini istana pasir kami. Ini istana pasir kami. Sedapnya minum air kelapa ni. Kawan-kawan, air kelapa ni boleh jumpa dekat pantai tau. Kenapa kita ada dekat pantai ni? Kerana hari ini kita nak belajar tentang meneraka pasir dan pasir itu boleh dijumpai di pantai, di sungai seperti mana yang cikgu telah katakan tadi. Dan sekarang cikgu, kita nak buat satu aktiviti yang menarik ni dengan kawan-kawan dekat rumah. Ya, iaitu betul. aktiviti membina istana pasir kan cikgu? Ya, betul Mira. Okey, di sini hari ini kita akan membuat istana pasir dengan menggunakan dua jenis pasir. Hari ini cikgu bawa Kak Mira dan adik-adik di rumah menggunakan pasir sebenar. Okey, cikgu ambil pasir pantai dan yang Kak Mira punya pasir untuk kita membuat aktiviti iaitu pasir kinetik. Okey, dua-dua ni jenis pasir. Okey, cuma berbeza dia, pasir tu dia tidak melekat. Okey, pasir ni di tangan dia boleh melekat di tangan sekiranya basah. Okey, dan pasir yang Kak Mira pegang boleh juga membuat bentuk. Okey, bentuk. Okey, di sini cikgu tunjukkan pasir yang cikgu pegang. Ini belum cukup lembap untuk kita membina istana pasir. Dan di sebelah cikgu, ini pasir yang lembap kita dapat daripada pantai ataupun sungai. Okey, daripada pasir lembap ni kita boleh membina istana pasir. Murid-murid di rumah mesti tak sabar dan tertunggu-tunggu kita nak buat istana pasir. Okey, Kak Mira dah sedia? Sedia cikgu. Cikgu pun dah sedia dengan menggunakan kreativiti masing-masing. Kak Mira buat Kak Mira, cikgu punya nanti kita tengok yang mana cantik. Dan murid di rumah pun boleh buat aktiviti ni di pantai bersama keluarga. Okey Kak Mira, kita boleh buat istana pasir masing-masing. Baiklah. Kita masukkan pasir, cikgu guna pasir pantai. Okey, kita kena tekan-tekankan sikit untuk membina bentuk. Kalau pasir tak cukup lembap, dia tak jadilah istana tu. Okey, kita buat istana impian masing-masing. Wah, cikgu, kalau nak buat istana pasir ni kan cikgu dengan menggunakan pasir, tapi macam mana nak bagi istana tu kukuh cikgu? Okey, kita mesti mendapkan di dasar bekas ataupun acuan dahulu. Cikgu dah siap istana cikgu. Kak Mira dah siap ke? Belum lah cikgu. Belum. Okey, cikgu nak bina 3 istana pasir. Okey, kita kena tekankan dulu sehingga ke dasar untuk mendapatkan bentuk. Okey, baiklah. Okey. Tak perlu sampai penuh pun tak apa kan cikgu? Tak bolehlah Kak Mira. Nanti istana tu runtuh. Okey. Macam kita buat rumah tak cukup bahan binaan dan Nanti akan jadi runtuh. Okey. Macam tu Mira nak letak dekat sini supaya Okey, murid di rumah pun boleh. Hujung minggu boleh bawa family, keluarga pergi main di pantai. Cikgu akan bina. Wah, ni saya boleh cikgu. Cantiknya Kak Mira. Bentuk yang berbeza. Okey. Alamak, kenapa tak terkeluar?
Boleh kalau cikgu? Boleh. Cikgu dah siap 2. Cikgu cakap cikgu nak buat 3. 1 untuk Kak Mira. 1 untuk cikgu. 1 lagi untuk anak murid cikgu. Boleh. Cikgu, kalau aktiviti membina pasir ni kan cikgu, selain daripada merangsang minda murid untuk menjadi lebih kreatif, apabila murid sentuh pasir ni pun dapat juga Menguatkan otot jari dia. menguatkan otot jari dan juga dia rasa. Ya, terapi. sentuh. Terapi untuk dia menggenggam. Sama dia. Kalau kita nak pegang pensel, murid yang agak tak kuat pegangan pensel dia, dia boleh belajar membuat aktiviti meramas. Meramas ataupun menggumpal. Okey. Ratakan pasir untuk dengan istana cikgu. Satu lagi Mira pun buat di sebelah sini. Satu lagi dekat sebelah sini. Apa-apa bentuk acuan pun boleh kan cikgu? Okey, cikgu nak buat istana, kemudian cikgu nak ke depan lah, nak ambil lagi bentuk-bentuk. Kak Mira boleh ke depan ya? Boleh, ada cikgu. banyak bentuk yang cikgu bawa di sini. Wah, banyaknya bentuk-bentuk lain boleh, cikgu. boleh. Saya nak buat bentuk, saya nak tak bentuk ikan lah kawan-kawan. Bentuk ikan ni. Cikgu dah buat pagar dia, bentuk bulat-bulat sikit. Letak dekat depan istana. Nak tengoklah Kak Mira buat. Sebab saya, motif istana saya ni istana dalam dasar laut cikgu. Oh, istana dasar laut. Sebab tu ada ikan. Cikgu buat kat dasar, kat tepi pantai. Kat tepi pantai. Okey. Saya nak letak kat letak sini. dia punya pagar dia. Kat istana kena ada pagar. Ada pagar, nanti ada penceroboh. Betul. Kan dalam istana cikgu kan ada permaisuri, ada puteri cantik. Wah, macam tu saya cikgu. Nampak? Dah ada ikan dah dekat atas istana saya. Ada ikan di atas istana. Wah. Kenapa ikan duduk kat atas istana saya ni cikgu? Istana untuk ikan. Di dasar laut, istana untuk ikan. Bergantunglah pada murid-murid nak buat istana bergantung macam mana. kreativiti masing-masing nak letak apa pun. Tak semestinya istana untuk orang. Okey? Sebab setiap benda hidup dia mesti ada raja dia. Kalau haiwan dia ada raja haiwan. Kalau kita pun ada raja kita. Betul. Okey. Tepat sekali cikgu. Cikgu, kalau kita tengok kan cikgu, perbandingan antara pasir yang cikgu gunakan dan juga pasir saya berbeza. Cikgu menggunakan pasir sungai. Pasir laut. Pasir laut yang dah lembab dah basah di sini. Okey. Saya juga menggunakan pasir kinetik. Berbeza. Okey, berbeza. Dapat tengok pasir cikgu. Melekit kan? Okey. Tangan Kak Mira melekit tak? Taklah. Bersih kan? Tak melekat. Okey. Betul. Tapi kegunaannya tetap sama juga. Boleh Tetap juga sama. membina istana pasir. Dan fungsi dia pun untuk murid-murid yang mempunyai masalah pembelajaran, dia boleh menggunakan terapi pasir. Okey, selain itu juga pasir boleh kita gunakan untuk murid menulis. Okay. Bagaimana caranya cikgu? Okey. Kan kalau cikgu bersihkan tangan sekejap. Okey, kalau kamera boleh dekatkan dengan cikgu punya pasir, istana pasir. Okey, kita boleh menulis di atas pasir. Bagaimana cara tu? Okey, menulis di atas pasir dengan menggunakan jari. Okey, contoh cikgu nak tulis istana. Okey, cikgu akan tulis dengan menggunakan jari cikgu. Okey, di sini ada dari sentuhan. I. Okey, I untuk istana. I, S. Okey, kalau basah sikit okeylah. T, A. Lemak tak cukup. N, A. Tapi kan sengit-sengit itu kan seni. Betul. Okey, kawan-kawan di rumah macam kurang jelas cara cikgu menulis di atas pasir. Kita boleh kalau di sini macam mana cikgu? Boleh. Kita ratakan Mira. Tolong cikgu ratakan. Okey. Pasir. Kita selalu tengok kan, kalau kita pergi ke pantai, kita ada buat memori bersama keluarga. Okey, menulis di pasir. Okey, menggunakan jari boleh, menggunakan kayu. Okey, cikgu ada tiang bendera di sini. Cikgu cuba. Okey. Tulis nama Kak Mira lah. Boleh cikgu? Kita tulis M. O. Nampak kan? I. R. Mira. Didik TV. Selain daripada aktiviti yang boleh merangsangkan kreativiti murid, boleh juga murid menulis di atas pasir. Wow, menarik ni cikgu. Okey Kak Mira, di sini cikgu ada bawa siput-siput untuk kita hias. Okey, untuk kita hias kita punya istana. Okey, cikgu punya ada siput di pasiran pantai macam tu. Banyak siput-siput yang boleh kita letak.
Okey, dan Mira pun letak sikit lagi untuk istana Mira ni. Lepas tu dah siap taburkan siput-siput. Okey. Bendera. Okey, Mira pun cikgu ada sediakan satu bendera. Baiklah. Okey, untuk kita letak di tengah-tengah istana cikgu. Istana cikgu bendera warna hijau. Kak Mira punya istana. Saya punya Warna merah. warna Ada? merah di Okey. sini. Jadi Ini murid-murid di sebenarnya. rumah, inilah istana yang cikgu telah sediakan. Ada berapa? Wah. 1, 2, 3. Kak Mira punya ada berapa? Kak Mira cuba kira. 1, 2, 3, 4. Lagi banyak daripada cikgu punya istana. Okey. Tapi Mira punya ada tambahan, ada istana ikan, ada ikan istana kat situ. ikan. Cikgu tak sempat. Cikgu sempat buat pagar dia. Wah, baiklah okey, cikgu. okey. Selesai istana pasir kita yang kita telah bina dengan menggunakan pasir di pantai, kan cikgu? di pantai. Okey, kita akan berhenti berehat seketika cikgu. Kita akan Okey. kembali selepas ini. Kawan-kawan jangan ke mana-mana tahu. Kita akan jauh lagi meneroka tentang pasir. Cikgu biasa cikgu main pasir. Kat sini macam ni kan? Hai kawan-kawan, tahukah anda tanah pasir adalah tanah yang terbentuk dari batuan-batuan beku serta sedimen yang memiliki butiran besar dan kasar seperti kerikil. Didik TV KPM. Baiklah, kita sudah belajar bagaimana cara untuk membina istana pasir dengan menggunakan pasir. Kita boleh buat pelbagai jenis bentuk dan juga aktiviti ini boleh merangsang deria dan juga kreativiti murid-murid. Dan sekarang ini cikgu, apa pula aktiviti di sini cikgu? Okey, untuk aktiviti seterusnya kita akan membuat frame hiasan. Wow. Okey Kak Mira, kita akan buat frame hiasan dan murid-murid di rumah pun boleh membuatnya dengan mengikut kreativiti sendiri. Okey, di sini bahan-bahan yang kita perlukan. Yang pertama ialah lakaran. Okey, kenapa cikgu guna kertas ni? Okey, cikgu guna kertas yang keras agar bila kita letak gam dia tidak lembik ataupun basah. Okey, cikgu gunakan jenis kertas keras yang dah cikgu lukiskan. Okey, terpulang kepada murid-murid semua sama ada nak melukis bentuk apa-apa. Di sini cikgu ada sediakan bentuk burung. Okey, burung. Okey, kemudian pasir kinetik. Okey, pasir kinetik cikgu ada 10 warna. Kemudian cikgu ada sediakan gam. Okey, lidi untuk kita kemaskan lukisan kita nanti. Kemudian, okey, Kak Mira, kita dah boleh mulakan kita punya aktiviti untuk kita membuat aktiviti menggambar. Sebelum tu Kak Mira, cikgu nak terangkan. Okey, aktiviti menggambar. Okey, menggambar adalah satu representasi visual atau objek atau imej yang dihasilkan di atas satu permukaan yang rata. Okey, itu menggambar. Macam kita melukis, mewarna. Okey, tapi hari ini kita nak keluar sikit daripada menggunakan pensel warna ataupun color warna yang menggunakan air. Hari ini kita menggunakan pasir yang berwarna. Baiklah. Okey, pertama sekali cikgu nak kita gunakan gam. Gam terlebih dahulu. Gam terlebih dahulu. Okey. Bagaimana caranya cikgu? Okey. Kita letakkan gam pada burung Garisan tadi. ni, cikgu? Garisan tadi. Okey, ada bubble. Okey, letakkan. Okey, Kak Mira jangan risaulah, murid-murid di rumah jangan risau sekiranya terkeluar. Kita boleh bersihkan. Okey, itu gunanya lidi tadi. Okey, kita boleh tarikkan dia sikit. Okey, untuk kita melukis. Okey. Dia tak haluslah macam kita melukis menggunakan pensel. Okey, cikgu buat sekerat-sekerat. Okey. Okey. Ini dengan menggunakan lidi. Kalau lidi. tiada lidi, murid-murid boleh gunakan apa cikgu? Boleh menggunakan hujung pensel. Hujung pensel untuk kita kemaskan. Okey, Kak Mira, cuba tengok cikgu. Cikgu menggunakan warna merah. Baik, Cikgu letakkan di dalam bekas agar tidak tumpah. Okey, kita terus tabur. Di samping tu, okey, murid-murid di rumah dapat merasa tekstur pasir halus. Kita tabur je kan cikgu? Tabur je, jangan risau. Terkeluar pun tak apa. Okey, dah kan? Okey, tuang. Kita nampak bentuknya di depan. Okey, kita teruskan lagi. Teruskan cikgu. Silakan, Kak Mira cikgu. pun boleh buat. Silakan Okey, cikgu. cikgu bahagikan gam. Okey. Okey. Menggunakan kayu ataupun alat yang kita boleh pindahkan gam ke lukisan kita.
Boleh je nak buat satu warna ke, dua warna ke, terpulang mengikut kreativiti masing-masing. Bergantung pada murid-murid ya, cikgu. Bergantung. Okey. Cikgu, saya suka warna merah. Okey, boleh ambil warna merah sayang. Tiada masalah. Boleh, tak ada masalah. Okey. Cikgu nak pilih warna seterusnya warna kuning. Okey. Warna kuning. Saya nak ambil warna hijau. Okey, boleh. Murid-murid Saya tengok. tabur kat sini. Selain tu, kita boleh belajar mengenal warna. Okey, bagus untuk sensor murid-murid. Betul tu cikgu. Ni bila saya pegang pasir ni kan cikgu, halus sangat pasir kan? ni cikgu. Dia macam tak lekat sangat dengan tangan kita. Kalau kita pegang, cuba tengok tu. Dia terus turun. Okey. Okey, seterusnya. Okey, cikgu akan siapkan lukisan cikgu. Mira campur warna lain boleh ke cikgu? Boleh Mira. Okay, saya campur dengan warna merah jambu. Saya letak dekat sini. Cikgu ambil warna oranye. So saya letak warna biru. Wow, Kak Mira cantik. Cikgu punya. Burung saya ni burung kakak tua cikgu. Burung kakak tua. Alamak, cikgu punya burung pipit lah. Okey. Kemudian lepas kita dah letak semua warna kat sini, pastikan pasir tu betul-betul lekat pada gam. Okey. Dah selesai cikgu. Kalau dah selesai, saya boleh ketukkan ke? Ketukkan pada bekas yang cikgu dah sediakan. Okey, baiklah. Saya akan tuangkan di sini. Macam mana hasilnya? Wah, nampaknya Kak Mira dah pandai. Wah, macam dah inilah dapat burung cikgu. Kak Mira ya? Burung saya jadi ke cikgu? Belum lagi jadi. Belum lagi jadi? Tak jadi Kenapa? lagi. Sebab belum siap lagi. Mata tak ada. Mata tak ada. Kakinya tak ada lagi. Okey. Paruhnya tak ada. Kita sambung buat kaki dia pula kat sini. Sambung kaki barulah sempurna burung tu. Dan untuk penggunaan gam kan cikgu, ada tak gam yang lain daripada gam ni? Ataupun tak kita kisah? mestilah menggunakan gam yang agak kuat lah untuk melekat, yang sesuai untuk melekatkan pasir. Kalau kita guna gam yang susah untuk melekat pasir, nanti hasil lukisan kita tak cantik. Okey, dia tak lekat dengan cantik lah, tak lekat dengan kuat. Okey, di samping tu juga cikgu ada bawa di sini hasil-hasil kawan-kawan yang dah siap di kelas. Okey, anak murid cikgu di tempat cikgu mengajar. Okey. Ini Mira punya burung. Bila kita tengok ni kan cikgu, lepas kita tabur pasir, kita ketuk. Lepas kita ketuk atas pinggan ni kan cikgu. Jadi kepada kawan-kawan dekat rumah, bila lakukan aktiviti ni, pastikan ada bekas dan alatan yang sesuai. Berlaku comot-comot lah kan. Nanti mak marah pula. Baru nak belajar guna pasir, nanti mak marah. Okey, ini saya punya. Dah siap. Cikgu belum lagi. Cikgu punya macam mana? Wow, nampaknya cikgu punya burung pipit pun warna-warni. Kak Mira, cikgu nak warna kuning lah. Warna kuning boleh cikgu. Nanti dia punya jambu, cikgu nak warna biru. Dan untuk kalau murid-murid ingin menghasilkan aktiviti ini kan cikgu, mereka boleh gunakan kertas apa cikgu? Kertas cardboard ke cikgu? Cardboard. Okey, kertas keras. Kertas yang keras. Keras yang ada dijual di kedai-kedai buku. Okey. Dan bolehlah buat apa-apa sahaja jenis lukisan. Boleh. Nak tulis nama sendiri macam cikgu. Okey, kalau boleh tengok di depan ni, cikgu ada tulis nama kucing cikgu. Dekat frame kucing cikgu, nama kucing cikgu Jebat. Jebat. Okey. Ini untuk nama kucing cikgu, Jebat. Selain daripada Jebat, kat sini pun cikgu ada bawa juga lagi satu karya Didik TV. Buat khas tu. Okey. Ni mata dia, mata berwarna purple. Ungu. Wah, dan ini cikgu menggunakan proses yang sama juga cikgu. Proses yang sama. Itu macam Kak Mira cakap tadi. Bolehkah kita melukis benda-benda lain? Boleh, dah tentu boleh. Bergantung kepada kreativiti sendiri. Okey, matanya betul. Kita hias-hias macam ni, letak dekat meja study. Kenapa? Okey, fungsi lidi ni. Okey, dah comot sikit kan. Kita boleh kemaskan. Okey. Boleh cikgu angkat nanti? Okey, boleh. Okey, cikgu kemaskan belum dulu siap lagi ni. Dia punya mulut nanti macam menak makan cacing. Macam tu. Okey, mulutnya. Baik. Okey, warna apa? Kita letak warna ni lah cikgu, orange. Warna jingga. Okey. Tadi bagaimana proses yang cikgu kemaskan tu cikgu? Supaya murid-murid dekat rumah boleh lihat dengan jelas. Jangan risau, sekiranya ada kapas, putik kapas, kita boleh bersihkan macam tu dan sini kita
seeloknya kita guna tisu lah. Okey. Selepas kita kemaskan, kita lapkan pada tisu. Ikut saja. Boleh angkat cikgu supaya ada kamera boleh nampak. Okey, kita kemaskan. Okey. Mata bentuknya bulat. Okey. Sebab dia ada dasar dia tadi kita dah lukis. Okey, jadi kita menggunakan koordinasi mata dengan tangan untuk membentuk bagi kemas. Okey, last kali. Last kali bahagian kaki dia. Baik, sambil-sambil cikgu nak siapkan bahagian kaki burung pipik cikgu tadi. Ya, saya. Sedikit rumusan ringkas daripada cikgu tentang pembelajaran kita pada hari ini. Okey, sebenarnya kita boleh menggunakan pelbagai media untuk kita eksplorasikan media dengan pelbagai. Macam hari ini cikgu gunakan medianya pasir, okey, untuk menghasilkan aktiviti menggambar. Okey. Yang pertama tadi kita menggunakan pasir, kita buat aktiviti membina. Okey, mengeksplorasi media untuk membina istana pasir. Okey. Sebenarnya kita tak semestinya tengok pasir, alamak tak boleh guna pasir lah. Jangan main pasir kotor. Tetapi sebenarnya pasir ni boleh merangsang kita untuk menguatkan otot-otot kita. Okey. Dah siap cikgu punya. Saya punya pun dah siap. Cantik burung Kak Mira, burung kakak tua. Okey, bermata warna hijau kuning. Mesti murid-murid di Kedah suka warna hijau kuning. Betul tu cikgu. Okey, ini burung cikgu. Kak Mira boleh standkan dia di sini Mira letakkan di depan sini cikgu supaya kita mereka di depan. Okey, agar murid-murid di rumah dapat lihat hasil yang cikgu hasilkan dengan Kak Mira di studio hari ini dan menjadi sumber inspirasi murid-murid di rumah untuk menghasilkan karya yang lebih kreatif. Ya, betul tu. Terima kasih banyak-banyak Cikgu Fatimah atas aktiviti yang cukup menyeronokkan pada hari ini tentang meneroka pasir. Macam cikgu kata, pasir tu bukanlah sesuatu benda yang kotor. Tetapi kita boleh gunakan untuk kita teroka ataupun explore lebih banyak lagi dan bermain dengannya. Terima kasih banyak-banyak Cikgu Fatimah. Sama-sama, terima kasih juga kepada Cikgu Katie selaku Cikgu Jurubahasa Isyarat dan kepada murid-murid di rumah. Lakukan tahu aktiviti yang cikgu ajar ni. Kita jumpa lagi di slot prasekolah Didik TV KPM. Assalamualaikum. Bye. Bye. Okey,